Selalu orang tak tahu sebenarnya yang kita orang ni nampaklah luaran dia seronok, orang kata happy, gelak kan. Tapi orang tak tahu di belakang pintu rumah kita tu, di sebalik tabir dia macam mana. Saya tak faham kenapa orang luar tidak memahami kita sebagai pelawak. Kita punya hati, kita punya perasaan. Kita seperti orang kata macam manusia biasa juga sebenarnya, hanya title artis. Saya adalah Enot. Saya adalah Aliza binti Abdullah. Tu nama sangat-sangat yang orang kata susah nak ingat lah. Kalau dari kat luar, kalau tengok nama Aliza Abdullah tu siapa tak kenal. Saya bermula pada tahun 1997 bermula dengan Mak Dispatch masa tu. Saya dibawa masuk oleh bapa saya sendiri, Rashid Sibir, arwah mak saya punya adik bongsu. Jadi dia bawa saya try masuk ke dunia lakonan sebab itu adalah cita-cita saya masa sekolah. Saya budak-budak teater masa sekolah, saya adalah ahli kebudayaan masa sekolah, jadi saya minat benda-benda tu semua. Jadi dia bawa saya masuk untuk try dalam Mak Dispatch lah. Mak Dispatch saya berlakon, alhamdulillah menjadi watak saya sendiri sebagai Jojo. Selepas tu dilamar oleh Sheila Rusli Jinggo untuk watak Enot. So itu bermula bertapaknya saya dalam bidang seni ini, dan tahun 2004 juga mencerita sejarah yang saya dinobatkan sebagai pelakon pembantu harapan. Jadi benda tu orang kata tahun tu dalam 2000 sampai ke 2005 2006 tu adalah zaman kegemilangan saya lah. Oh, Enot ni saya kenal daripada dia budak-budak lah. Daripada dia budak-budak Tapi kita anggap dia macam anak-anak kita lah. Daripada budak, dia tu memang terlalu agresif. Orang kata kalau kita boleh panggil dia Abang Ali kalau ada masa tu. Dia punya diri tu macam ada dua. Satu perempuan, satu laki-laki. Dia punya, tak nak cakap lah, agresif sangat lah. Dulu dia macam tomboy. Kita panggil dia Abang Ali. Time dia jadi perempuan, kita panggil dia akak. Enot tu nampak macam tu, tapi hati dia tu bersih. Tapi kadang-kadang kita ni orang kata memang betul pun, doa tu kadang-kadang Allah akan kabulkan cepat atau lambat. Sebab saya selalu cakap penat, nak rehatlah. Nak rehatlah. Di sekarang Tuhan bagi rehat betul-betul lah. Tapi alhamdulillah di sebalik orang kata, saya punya perjalanan dunia seni tu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Tapi zaman saya dapat top 5 ABP selama 11 tahun untuk turun, time tu memang seronok lah, seronok dan lupa segala-galanya. Macam tu. Dan saya orang kata time tu bukan nak kata lupa diri, tak. Saya ramai kawan time tu. Dikelilingi oleh kawan-kawan time tu. Tapi bila keadaan berubah, bila satu masa kita dah mungkin 2-3 tahun kita berada di atas, tapi bila time dia orang kata zaman tiba-tiba tak ada job, tak ada apa, kita akan tiba-tiba kita akan rasa kehilangan tu seorang demi seorang. Bila orang dapat tahu saya sakit, agak macam shock untuk semua orang lah. Masa tu dekat rumah mama pingsan. Lepas tu kita orang cepat-cepat tarik tilam semua kan, masuk mama dekat atas tilam tu. Lepas tu seret dia masuk ke tu, lepas tu kita kejut mama dia tak bangun. Dia dah hampir macam dah tak ada kan. Mama dia tak bangun. Lepas tu dengar suara kakak. Lepas tu baru mama bangun. Pengsan tiba-tiba. Lepas tu tiba kena pergi syuting lagi. Masa tu masih ada lagi syuting. Jadi kita dah pengsan dalam rumah, tak sihat. Bayangkan keluar memang sakit gila, struggle. Keluar je pintu terus macam, Hai, saya Enot. Hai, apa khabar? Habis, suddenly terus sakit balik. Apa yang tak ada pada dia? Dia tu semua serba boleh sebenarnya. Dia. Saya cakap, aku selutlah kau walaupun kau jadi Abang Ali. Walaupun kau jadi Abang Ali, tapi kau tetap boleh buat kerja. Berapa lama dia tengah masak, pingsan. Habis kalau kau kat rumah macam mana? Mi, kalau saya jatuh, tengah-tengah masak jatuh pingsan, anak ni golek, kalau saya atas toto, tarik bawa ke depan. Sedihnya aku cakap, ya Allah, Nur, cakap
Macam mana kau nak buat macam mana, Mi? Aku ni bukan orang senang, Mi. Tak boleh cerita aku sebab kan kita tahu. Tengah sakit tu Mama, dia semangat juga dia nak buat kerja semua, dia nak menjaga. So kita orang sokong dia lah. So makin hari Mama semangat, so kami lagi gembira lah dengan kakak semua gembira pergi menjaga sama-sama, tolong Mama sama-sama. Mama pun gembira juga. Itulah kehidupan saya yang saya kena tempuh beberapa tahun yang orang tak tahu, yang orang tak memahami keadaan saya sampai masuk hospital. Orang cakap, kata pelawak, kenapa tak senyum? Kenapa tak buat lawak? Time tu memang saya terbakar. Time tu memang saya terlepas sebab saya terlalu sakit time tu. Saya cakap dengan dia, kalau saya dalam keadaan macam ni, so saya buat kelakar, saya ni robot ke ataupun saya tak ada hati perasaan? Kenapa tak faham keadaan kita bila kita sakit? Adakah kita perlu curikan orang 24 jam? Tak. Kita ada time kita sendiri untuk anak-anak, untuk diri sendiri. Tapi kenapa perlu orang akan petikai keadaan tu? Tapi kat sini harap dalam ni saya bagi tahu hari ni orang faham keadaan saya macam mana dan orang takkan petikaikan kita hanya ingin berlawak 24 jam. Tak. Sakit-sakit pun nak buat kerja. Masa tu dia tak tahu sakit dia teruk Dia ada sakit sikit bila dia duduk lama-lama kan dia pinau. Dia rasa macam nak pingsan. Jadi kita ni mulut macam mak lah. Kau datang kau sakit, kau boleh duduk tak? Tak boleh, Mi. Tak boleh, Mi. Dia sakit tetap dia lawan. Itu saya respect pada dia. Dia sakit, dia lawan. Sampailah dia kahwin pertama bercerai. Dia kahwin kedua pun bercerai. Jadi yang kahwin yang kedua Kak Ros kenal lah. Suami dia semua Kak Ros kenal. Yang pertama Kak Ros tak kenal. Yang kedua Kak Ros kenal, sama-sama meniaga. Bila jumpa kali yang terakhir di Bera, dia kata dia dengan tu dah tak ada. Tak tu saya move on, setapak. Saya cakap saya akan bangkit balik. Enot akan bangkit balik, setapak. So, saya cuba macam-macam benda. Saya jual, kalau orang tengok IG saya, orang akan nampak. Macam-macam benda saya jual. Sampai ada orang cakap, artis ni banyak macam-macam benda jual. Macam 7-Eleven dah tempat ni, macam apa dah kan. Cakap dia, tak apalah kau nak cakap aku 7-Eleven ke 99 Mart ke apa benda ke. Tak ada masalah. Sebab saya tahu itu rezeki saya. Saya usaha, saya tak minta orang. Saya orang kata punya hati, punya perasaan. Perceraian tu apa-apa pun akan disalahkan pada diri saya, artis. Tapi orang tak tahu kesukaran saya menghadapi benda-benda ni semua. Perkahwinan pertama gagal selepas 8 tahun berusaha untuk mencari balik orang kata apa yang hilang, tapi saya tak jumpa. And perkahwinan kedua pun sama juga, 5 tahun saja. Saya banyak struggle sebenarnya dalam yang kedua ni, tapi saya tutup cerita, saya tak nak cerita dengan orang, saya pendamkan sendiri. Sampailah masa nak bercerai yang kedua ni, orang tak tahu yang sebenarnya masa tu saya dah start dah sakit. Tak ada siapa tahu time tu saya memang tengah nak sakit. Saya masa tu, saya masuk MasterChef. And then time tu saya memang sangat moody. And orang tak tahu kenapa saya moody. Saya tak boleh buat lawak, saya tak boleh ni, saya tahu nak marah. Sebab masa tu doktor dah bagi tahu saya kena kanser sebab saya buang air besar masa tu fresh blood 3 bulan. Saya tetap juga kerja bangkit untuk anak-anak. Sebab masa tu ibarat macam ada suami pun macam tak ada suami. Sebab saya sendiri kena cari rezeki untuk anak-anak. Jadi saya tak ada masalah. Masa tu saya cakap dengan dia, tak apalah, berpisah adalah jalan terbaik untuk saya lagi banyak bercakap belakang. Cakap pasal suami, buat apa? Untuk apa? Jadi ada baiknya saya bercerai. Jadi biarlah orang nak cakap saya ni teruk ke, saya ni kahwin cerai ke, terpulang. Sebab saya tahu seorang dia yang boleh judge kita dalam hidup ni, dalam kehidupan ni, dia je, Allah. Sebab dia je yang ada untuk saya. Dia adalah tempat saya mengadu setiap hari, setiap malam. Dan saya tak peduli orang lain masa tu. Saya bercerai dalam keadaan saya tengah sakit sebenarnya, tapi saya tak cakap dengan siapa. Saya dah start tak ada, orang kata tak ada syuting. Bayangkan dengan keadaan kita dah start nak sakit. Saya tak ada syuting. Saya nak bela 2 orang anak ni, nak besarkan. Dengan keadaan rumah tak ada. Masa tu kereta tak ada. Semua dah bekas suami dah ambil. Jadi saya macam, okey tak apa. Saya cakap dunia, orang kata harta tu semua harta dunia. Saya tak ada masalah, saya cakap. Saya ada usaha. Usaha, doa, saya cukup untuk saya untuk gerak, saya cakap. Tapi dulu saya cakap tu terang, saya tak faham konsep redha.
konsep reda tak ada dalam hidup saya. Maknanya kalau saya tak ada duit, saya akan macam, mana cik duit lah, ya Allah, hai, duit dah tak ada ni, tak ada syuting, tak ada apa, saya tak ada konsep reda. Sampai satu tahap bila time saya sakit sendirian kat rumah, saya terlalu sakit, saya diberikan satu, orang kata macam mimpi yang macam bagi tahu saya cara reda dengan keadaan yang Allah berikan pada saya. Cara reda yang Allah, orang kata, diturunkan pada saya sebabkan kelalaian kehidupan saya, keapaan kehidupan saya, sebabkan saya terlalu lupa dengan kenikmatan yang diberi. Jadi sebab itulah Allah tarik serentak. Jadi saya belajar erti kata konsep reda tu. Alhamdulillah sekarang ni saya ada job, ada duit atau tidak, kehidupan kita harus diteruskan. Saya senyum. Senyum tu satu, orang kata, positif dalam diri saya. Macam saya perlu ke depan dengan anak saya dengan senyuman. Walaupun saya ada duit ke, tak ada duit ke, saya ada niaga ke, tak ada niaga ke, tak ada masalah. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi saya kelebihan. Saya pandai masak, saya pandai menjahit, saya pandai meniaga. Jadi dengan kelebihan yang saya itu, saya teruskan, orang kata, kehidupan dengan anak-anak. Kadang-kadang kalau orang cakap dia apa-apa kan, nangis. Dia menangis tapi dia tak tunjuk. Hari tu ada sekali datang sini, dia selalu datang sini. Dia tengok gambar dia. Dia masa tu dia sakit Dia tengok gambar dia, Sudahlah tu Not. Itu zaman muda. Cakap dia gitulah. Tak adalah Mi. Sebab dia fikir, because dia sakit. Kalau dia pergi, dia kata nak dia macam mana. Walaupun masa memula saya sakit, saya sangat struggle. Saya merangkak, saya pingsan. Orang kata masuk hospital, keluar hospital, tak ada siapa tahu. Dan paling sedih, saat-saat yang paling sedih, bila orang tulis dalam artikel kata saya menipu sakit sebab pemalas tak nak kerja. Rasa, kalau korang punya side, apa korang rasa? Orang yang bagi tahu dekat anak saya, bagi tahu kat anak saya tentang mak kau tipu sakit. Mak kau tu sakit. Anak saya cakap apa tahu? Kau tak rasa apa aku rasa? Aku dengan mak aku setiap hari tahu. Tengok mak aku pingsan sebelah aku. Aku yang seret mak aku daripada dapur ke depan setiap hari mak aku pingsan. Korang cakap mak aku tipu, kau tak rasa tempat aku. Setiap kali tu dia bertahankan saya. Anak-anak saya setiap hari pertahankan saya. Orang cakap saya menipu, saya tak minta pun. Satu pun nombor akaun saya pun saya tak pernah bagi ke orang untuk bagi pinjaman ke, ataupun orang kata nak bagi sumbangan ke. Tak ada, saya tak ada. Selagi kederat saya mampu, selagi saya kuat, selagi itulah saya teruskan kehidupan saya. Tanpa minta bantuan. Orang kata minta bantu mal, minta macam-macam bantuan. Saya tak pergi langsung isi borang tu. Langsung tak ada. Saya sendiri usaha jual kek. Saya pernah alami satu situasi yang dalam 3 bulan tu saya hanya bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, menunggu hari-hari mati. Menunggu hari-hari mati. Sebab doktor dah cakap awal saya memang kanser, tapi saya tak percaya. Saya delaykan saya punya terapi, saya delaykan saya punya check up sampailah dia berlarutan 6 bulan ke 8 bulan. Bila datang sekali, doktor cakap saya dah lompat early stage tu. Time tu saya rasa macam dah lambat lah. Saya banyak memikirkan hal lain sampai hal diri sendiri saya tak fikir. So, saya ambil keputusan untuk tidur, bangun sampai 3 bulan. Suddenly baby cakap, sampai bila kita nak pinjam duit ke orang? Sampai bila kita nak pinjam minta beras ke orang rumah? Siapa nak bagi kita makan? Siapa nak jaga kita orang bila mama tak ada? Sebab saya tak ada mak bapak. Saya tak ada bekas suami semua tak ambil tahu. Jadi saya tak ada siapa nak jaga anak-anak selepas saya tak ada. Jadi baby cakap, bangkitlah, bangun balik mama, bangkit. Sebab kalau mama tak bangkit, mama habis, kita orang pun habis. So hari tu hari memang betul-betul hari Jumaat. Saya bangun, saya nekat, saya start balik. Ambil, orang kata, start balik mandi betul-betul, ambil air semayang, wudu, minta tolong kat Tuhan. Cakap, Allah ya Tuhanku, andai aku selama ni banyak dosa kat Engkau, macam tu kan, aku memang lupa diri, lupa apa. Orang kata, bagi petunjuk kat aku. Bagi petunjuk kat aku untuk aku teruskan kehidupan aku ni. Jadi, masa tu,
orang kata Allah pemudahkanlah jalan saya. Sebab apa? Saya bangkit balik, saya try buka minda saya meniaga, saya start buat online. Alhamdulillah Tuhan bagi sikit-sikit. Walaupun masa tu duit memang tak ada, tapi modal berbekalkan modal yang belen-belen dalam bank tu, saya beli oven kecil, saya beli orang kata pemutar kecil, beli sikit-sikit barang tau, berniaga dalam online. Alhamdulillah sikit. Orang dah start beli, ada duit saya. So kat situ kita orang mulakan kehidupan kita orang dulu. Sampai satu tahap meniaga pun jadi masalah. Meniaga di event orang cakap artis, meniaga batu pun orang beli. Meniaga apa pun orang mesti lakunya, orang beli. Saya pernah goreng batu dengan celup tepung, saya goreng sebab apa? Hari besoknya saya bawa pergi event, saya jual, tak ada orang beli. Manusia sekarang ada akal, ada fikiran. Yang mana sedap, yang mana baik, yang mana elok, orang akan beli. Tapi kalau kau artis, kualiti kau tak ada, kau buat tak sedap, orang takkan beli. So orang dah pandai, kenapa perlu nak orang kata dengki kan? And then bila dah meniaga, saya orang kata lagi happy lah jumpa orang, jumpa kawan-kawan balik, jumpa rasa macam happy lah sebab dah sakit berapa lama kan, setahun lebih 2 tahun duduk kat rumah. So saya rasa happy sampailah ada pihak yang bawa saya pergi Jepun sebab nak tengok saya punya orang kata sakit saya tu macam mana apa semua. Alhamdulillah saya berterima kasih sangat-sangat masa tu. Orang kata memang rezeki tu datang macam-macam bentuk. Masuk yang Kak Ru tahu, dia sakit tahap 2 dia kena kanser usus Tahap 2, tiba-tiba dia ada kat Jepun. Mak kau sakit, pergi jalan sampai kat Jepun. Mami, orang pergi Jepun bukan suka Mami, orang tengah kerja. Tapi kebetulan dia kata bos nama dia Yamada sponsor dia untuk dia pergi buat di sana. Kak Ru tahu dekat sini, dia pergi hospital sini, Kak Ru tahu. Dia kata, beza lah. Dia kata pergi sana. Last dia pergi hari tu, dia balik nampak sihat sangat-sangat. Sampai sekarang. Kadang-kadang cakap walaupun dah sihat, awak kena jagalah pemakanan lah. Jaga makan. 2 kali saya dapat pergi Jepun. Pergi sana kita diberi orang kata terapi, bagi cek balik apa sakit saya, adakah tahap macam mana. Alhamdulillah benda itu banyak membantu dan saya banyak dengar pandangan-pandangan diorang tentang sakit saya. Adalah tidak boleh terlalu stres, tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu kena happy dan selalu berfikiran positif. Bila saya makin ceria, makin seronok, makin happy, sakit saya makin berkurangan. Sampailah kita cek kita punya kanser punya orang kata ni dah orang kata dia non-aktif. Dah sihat alhamdulillah, tapi kita tak lupalah makan ubat. Still lagi makan untuk kita takkan dia lompat ke tingkat ke stesen 4 lah. Artis sebenarnya orang kata mudahnya artis niaga dapat free, dapat ni, tapi orang tu tak dugaan lagi pedih tau daripada orang lain. Bila orang tengok kita maju sikit je, kan ada pula yang hati dengki, hati busuk ni, hati hitam ni, hantarlah macam-macam sakit. Saya tak percaya pada benda-benda ni tau. Orang kata sakit, busung, santau. Saya tak percaya. Saya memang tak percaya sampai saya sendiri kena. Bayangkan saya baru nak sihat daripada sakit. Saya baru aktif balik dalam IG. Saya baru nak aktif dalam event. Orang hantar saya sampai perut saya macam ni. Macam mengandung 9 bulan, 10 bulan. Saya tak larat bangun. Saya tak boleh berjalan. Saya pakai kursi roda. Tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa tahu. Orang tahu Enod keluar happy. Orang tahu tak saya sakit macam mana. Saya tanggung macam mana. Disorong, diangkat, mandi, dia apa. Saya cakap, ya Allah, saya dah habis stage kesakitan, keperitan saya ni. Ditambah pula dengan orang kata orang yang manusia dengki, yang hati busuk ni. Kenapa belum macam tu? Tapi saya, orang kata sabar tu masih tinggi lah, masih kuat. Saya setiap malam saya tak putus berdoa pada Allah supaya Allah pemudahkan urusan saya. Dunia dan akhirat, saya cakap tak apalah. Di dunia saya derita, mungkin di akhirat besok, insyaAllah. Saya, orang kata bahagia kot macam tu. Sebab saya hilang kebahagiaan ke atas dunia, tak apa. Saya cakap, saya tak ada masalah, janji anak-anak saya happy. Anak-anak saya cukup makan, cukup pakai. Saya tak libatkan diri saya dengan orang kiri kanan, dah cukup bagus. Itu je. Saya kalau pergi mana-mana pun, saya memang, kehidupan saya hanya untuk anak-anak. Lillahi ta'ala untuk anak-anak.
Saya pergi langkah kanan keluar rumah, niat saya cari rezeki untuk anak-anak kerana Allah Ta'ala. Tidak untuk orang lain dah. Saya dah tak ada untuk diri saya sendiri pun kadang-kadang dah tak ada dah. Sakit hati bila orang selalu cakap, bila orang kata artis tu happy, artis tu kaya. Inilah kita sebenarnya. Inilah. Kalau kita tak cerita, orang tak tahu. Jadi inilah kehidupan kita sebenarnya. Kita menanggung segala-gala penderitaan, kesakitan. Tuhan jadikan saya mungkin untuk menggembirakan orang lain, tapi bukan untuk diri sendiri. Tapi saya orang kata berusaha untuk happykan diri sendiri, berusaha untuk orang kata kuatkan diri sendiri, bagi orang-orang motivasi. Saya adalah orang kata selalu juga pergi ke ward KK3 dekat HKL, anak-anak kanser. Kat situ kita kena happykan anak-anak kanser. Tapi hakikatnya diri kita. Setiap kali melangkah masuk ward KK3 ni, benda yang paling menyakitkan untuk saya sebenarnya melihat anak-anak yang macam diorang ni lagi struggle tau. Lagi kita rasa tu susah kan. Diorang lagi susah. Diorang lagi struggle untuk tempuh tau. Family dengan keadaan yang sangat susah, sangat orang kata tak ada duit, tak ada apa. Bapak terpaksa berhenti kerja, hadapkan diorang. Tapi diorang kalau kita masuk dalam tu, dia motivate kita juga tau sebab diorang selalu happy. Sebab tu saya selalu cakap anak kita, selalu macam mama, kenapa mama tak nak minta bantuan pada siapa? Sebab mama tahu ada orang lagi yang perlukan bantuan. Untuk apa mama minta bantuan kalau mama boleh berdiri atas kaki sendiri, boleh bergerak, boleh mencari rezeki. Sebab sekarang ni macam-macam benda ada. Tak larat pergi berniaga kat luar, kita online je kat rumah. Buat kerja online, hantar post ataupun orang datang ambil pick up sendiri. Kan benda tu senang. So gunakan teknologi yang ada. That's why saya memang kalau tak larat kerja saya, duduk kat rumah buat online. Itu saja. Setiap kepahitan di hujungnya pasti ada kemanisan. Sebab itu yang saya pegang, saya rasa. Sebab apa yang saya lalu kepahitan, orang kata penderitaan ke apa, sekarang ni dah start dah Allah bagi rasa kemanisan tu. Walaupun tak banyak, tapi saya bersyukur. Orang kata trademark dia bersyukur tu memang kena betul-betul bersyukur dengan apa Allah bagi, tak banyak tak sikit. Itu yang saya bersyukur dengan anak-anak. Dan satu je dalam kehidupan orang kata nak teruskan kehidupan dengan rasa sakit tu, untuk orang-orang yang sakit kat luar sana tu, satu orang kata positif. Positif, hari-hari positif. Orang cakap apa pun positif. Dan jangan ambil pusing apa yang orang cakap tentang benda-benda negatif. Jangan judge orang, siapa kita untuk judge orang. Sebab bagi kita Allah je ada. Kalau Enok menganggap Mami ni mak, inilah kampung Enok kan. Anggaplah Mami ni mak Enok yang betul-betul lurus dan ikhlas. Mami tak pernah anggap Enok macam orang lain lah. Mengambil kesempatan sebab Enok pandai masak, Enok pandai bergubah. Mami tak ada macam tu. Mami terima Enok yang seadanya. Jujur, ikhlas, amanah. 3 ni kalau kau pegang Enok, sampai akhir hidup kau, pasti orang sayang kau. I love you, Mama. Lepas tu, sihat selalu. Lepas tu, jangan marah-marah nanti cepat tua. Lepas tu, I love you.